Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa lagi dalam channel saya. Baik, kali ini punya video kita akan bincangkan tajuk elektromagnetism. Saya ada sediakan beberapa soalan untuk kita bincangkan. Macam biasa, kalau nak download slide yang saya pakai ni, boleh tekan pada link dalam description dan awak akan dibawa ke Google Drive untuk awak download lah. InsyaAllah boleh kita guna sama. Kalau awak rasa video saya bermanfaat, boleh juga sebarkan kepada rakan-rakan awak, tak kira lah daripada kelas awak ke, daripada sekolah lain ke. Terpulang semoga semua boleh ambil manfaat daripada pembelajaran dalam video ni, insyaAllah. Sebelum saya mula, ada sikit disclaimer di sini. Video ni bukanlah video yang bila mana awak selesaikan semua soalan ni, dah tentu-tentu awak boleh dapat A lah. Itu bukan jaminan untuk awak dapatkan A dalam final exam awak. So by right sepatutnya awak sudah pun mengulang kaji untuk kali pertama. Maksudnya awak dah buka buku, awak dah study dulu. Semua yang terkandung dalam apa dipanggil sebagai syllabus lah, yang terkandung dalam learning objektif setiap topik. Kemudian melalui eksperimen-eksperimen bersiri, kemudian dah melihat dan merujuk kepada contoh-contoh dalam buku teks, dah belajar semua example dan cuba membuat latihan di dalam buku teks tu lah. Then only awak akan lengkapkan, I would say bukan lengkapkan lah, nanti nampak macam pelik pula kan. Sampingan video ni adalah sampingan atau penutup ataupun penambahbaikan daripada sesi ulang kaji awak lah. So awak selesaikan beberapa soalan yang saya akan bincangkan ni, InsyaAllah boleh membantu lah. So apa motif saya beritahu ni adalah bukan awak tengok beberapa video siri ulang kaji yang saya buat ni tertentu awak boleh jawab. Okay? Tidak, itu bukan jaminan lah. Okay? Namun begitu saya sediakan semua benda ni adalah untuk memudahkan awak mengulang kaji. Memandangkan kadang-kadang kita kelas sepatutnya ada tapi tak ada. Tiba-tiba ada program, ada ujian-ujian yang perlu awak jalani, perlu duduki, ujian mendengar, ujian dan sebagainya. Jadi kita videokan, awak boleh tengok dan awak tak ada alasan untuk tidak mengulang kaji, insyaAllah. Baik, kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk kali ni, video ni. Alright, how does a magnetic field, bagaimana sebuah medan magnet ataupun satu medan magnet produce, boleh terhasil around a wire. Okay, kan kita belajar kalau kita ada suatu konduktor yang membawa arus, okay, maka di sekeliling konduktor yang sedang membawa arus, current carrying conductor, what do we have around it? Kita ada magnetic field around it. Di sekeliling wire tersebut atau konduktor tersebut akan ada magnetic field. Okay, bentuknya circular dan kita boleh tentukan arah magnetic field tersebut menggunakan right hand grip. Alamak, silap pula dah. Tulis grip, baca grip, tulis R pula. Padam balik. Okay, right hand grip rule. Okay, hukum genggaman tangan kanan. So, ibu jari awak menunjukkan arah arus. Kemudian, the rest of the fingers, lagi 4 tu, merujuk kepada arah magnetic field. So, kalau dalam kes lukisan yang saya buat ni, kita akan dapat magnetic field macam tu lah. Okay. Ataupun kalau kita lukis dari segi ataupun dari sudut pandang yang lebih simple, kalau katalah kita ada arus yang sedang memasuki ke dalam slide ni ataupun dalam page ni, so kita akan buat dalam bentuk simbol pangkah, current masuk, and inside the conductor, this is a cross sectional area of a conductor, so around it there will be magnetic field. Kita akan lukis bentuknya apa?
bentuknya bulat, circular. And the shape will be determined by, the direction will be determined by using right hand grip rule. Macam mana? Current masuk. Okey, tunjukkan ibu jari awak masuk ke dalam slide yang saya tengah pakai sekarang ni. Ataupun ke skrin yang awak sedang tengok lah. Kalau handphone lah. Kalau laptop. Okey, masuk ke dalam. Sentuh ibu jari awak menggunakan, sentuh ibu jari awak ke arah skrin. So, awak akan dapat rest of your fingers tu dalam kedudukan menggenggam. Cuba awak genggam jari lain. So, kedudukan menggenggam tu membolehkan awak dapat arahnya this way. Okay, which is clockwise. Okay, balik kepada soalan ni. Dia kata, how does a magnetic field, bagaimana magnetic field ini boleh terhasil? Jawapannya, we have a wire and we make sure a current pass through it ataupun flow inside it. Sorry. Kita pastikan ada arus yang melalui ataupun mengalir di dalam wire tersebut. Kita dapatlah magnetic field. Selesai nombor 1. Nombor 2 is a Fleming left hand rule. Okay. Kedudukan Fleming left hand rule. Ini tangan kiri. Apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh P? Okey, kita revise balik. Kalau ikut kelas saya akan sentiasa guna petua macam ni. Kalau tangan kiri, dekat tangan kiri awak kan ada jari ibu, ada jari telunjuk, ada jari hantu. Bila sebut tangan kiri, antara 3 jari ni, mana yang symbolize kiri? Kiri merujuk kepada satu benda yang kurang baik lah. Antara ibu dengan hantu, mana yang lebih kiri? Mana yang lebih I would say lebih merujuk, symbolize kiri? Tak kat ibu. Ibu mesti kanan kan, benda yang bagus. Kiri kan benda yang tak bagus. Contoh lah, ini bukan saya kata kiri tak bagus. Saya cuma nak bagi cara mengingat. So, kiri adalah hantu, jari hantu. Kita akan mula cerita kita pada jari hantu. Okey, macam mana cerita dia, cikgu? Okey, cerita dia macam ni. Alright. Kiri ni apa? Jari hantu merujuk kepada current. Okey. Jari telunjuk merujuk kepada magnetic field. Dan sentiasa menunjukkan pada arah south, pada medan south. Dan ibu, okey, jari ibu merujuk kepada force, daya. Okey, merujuk kepada daya. Okey, jalan cerita dia macam mana? Alright, when we have a conductor that carries current, bila kita ada satu konduktor yang sedang membawa arus, and that conductor is in a magnetic field, konduktor yang membawa arus tadi tu berada di dalam medan magnet. Okey, saya ulang balik Kalau kita ada satu konduktor yang membawa arus dan konduktor itu berada di dalam medan magnet, apa jadi pada konduktor tu? Menurut Fleming's left hand rule, konduktor tersebut mengalami experience force. Okey, saya ulang lagi sekali. Ini cara mengingat Fleming left. Cara mengingat untuk Fleming left. Sekejap saya tukar kepada pen. Saya nak pakai pen tadi. So, when a conductor ataupun wire that carries current and that conductor is in magnetic field, that conductor will experience force. Saya ulang bahasa Melayu. Apabila suatu konduktor atau wire yang sedang mengalirkan arus atau membawa arus
berada di dalam satu medan magnet, maka konduktor yang membawa arus tadi akan mengalami daya. Nah, ini Fleming left. Nanti kita tengok Fleming right. Macam mana kita nak cerita bagaimana nak guna Fleming right. Okey. Fleming right sebab right kan, tangan kanan. So kita akan mula dengan jari ibu. Okey, mula dengan jari ibu. Saya takkan tunjuk video kat sini lah sebab nanti awak confuse. Okey. So tangan kanan nanti kalau ada video, ataupun awak boleh rujuk lah video yang saya buat yang lalu, mesti ada punya. Macam tu jugalah saya cerita. Okey, jawab soalan. What physical quantity represented by P? Apakah yang dirujuk kepada P? Jawapannya magnetic field B. Next, nombor 3 is a simple electric motor. Ini adalah motor yang ringkas. Kenapa kita panggil dia motor, pelajar? Pelajar-pelajar, kenapakah soalan mention bahawa apa yang berada dalam rajah 2 ni adalah suatu motor. Motor means that something that use electricity. So awak kena ingat, apabila dalam gambar rajah yang sebegini rupa, wujudnya kehadiran bateri atau wujudnya arus, maka kita sedang we are dealing with motor. Kita sedang membincangkan tentang motor, because motor uses current. Nanti awak belajar satu lagi, generator. Generator kita panggil dia generator because it generates electricity. Generates electric current. So this one uses. Yang ni menggunakan. Ni menggunakan. Generator menghasilkan. Nanti awak nampak gambar rajah dia macam sama. Tapi satu ada bateri, satu lagi tak ada bateri. So kalau ada bateri, automatic motor. Motor uses current. So apa guna kita guna arus ni? Kenapa kita panggil motor? Sebab bahagian gegelung ini akhirnya akan berputar. Dia akan berputar disebabkan oleh pengaliran arus di dalam satu medan magnet. Okey. Soalan ni kena bertenang sikit . Baik, saya padam dulu bahagian-bahagian yang saya dah contengkan ni. Saya gusar akan mengganggu awak. Okey. Baik, saya akan guna pen. Dan pen saya akan jadi warna merah. Alright. Now, kita level pertama untuk awak selesaikan soalan sebegini adalah dengan awak mengenal terminal bateri dulu. Terminal bateri. So, yang panjang adalah positif. Yang pendek adalah negatif. Now, second step is the current are going to be flowing out from positive terminal. Current akan keluar daripada terminal positif masuk dalam negatif. Okay, kita follow current dia. Di sini masuk dalam commutator. Okay, sampailah. Okay, kita hanya akan tengok arus yang mengalir di dalam gegelung sebelah kiri dan sebelah kanan sahaja. Situ saja kita fokus. Okay, ni masuk ke sini, naik ke sini, masuk kiri, ke sini. Okay, ke sini. Kemudian masuk dalam gegelung, patah balik ke sini. Kemudian masuk ke bawah, ke kanan, ke bawah, masuk dalam terminal negatif. There is the current direction in the conductor as well as the coil. Tapi yang kita hanya akan tengok adalah arus yang mengalir di dalam medan magnet. Ni kan magnet south dengan north. So ada medan magnet di antara north dengan south ni. Yang lain-lain ni semua kita tak perlu nak conteng sebab nanti kita sendiri yang pening. Okey, tinggallah situ saja. Ingat ya stepnya. Positif, negatif, lepas tu current keluar. Kita nak current ni dalam gelung sebelah kiri dengan sebelah kanan sahaja. Itu sahaja. Okay. So now that is your current flow.
That is the current flow. Menggunakan Fleming's left hand rule, which is susah untuk saya tunjukkan pada awak sekarang. Saya cuma boleh directkan awak saja. Tapi kalau awak tak faham, awak boleh rujuk saya. Tolong, especially pelajar MRSM Lenggong lah. Tolong rujuk saya, bawakan video ni, screenshot ke. Okay, first step is for you to understand the current flow. Okay, sekarang kita nak tengok yang ni dulu, yang sebelah kiri dulu. Sebelah kiri Now, kalau awak berada di sini, sentiasa bayangkan awak berada di depan radas. Apakah arah arus yang sedang mengalir di sini? Jawapannya, arus itu ada dua je. Adakah arus itu mendekati awak atau menjauhi awak? Okay, jawapannya adalah the current flows away from you. Away. Nampak ni? Current ni dia pergi sana. Menjauhi orang kat sini. Menjauhi. So bila menjauhi, awak angkat Fleming left awak. Pastikan jari hantu awak menjauhi awak. Maksudnya tidak menghadap awak lah. Bukan mengalir ke arah awak. Mengalir menjauhi awak. Okay. Your first step. Kemudian pusingkan jari telunjuk. Jari telunjuk awak tu pusingkan ke kiri. Kenapa pusing ke kiri? Kerana awak nak pastikan jari telunjuk awak menghadap south. Sentiasa ke arah south. So, bila awak pusing, tanpa memusingkan jari hantu. Tanpa mengalihkan arah jari hantu. This maybe sedikit susah sebab awak tak nampak saya tengah buat apa lah. Saya pun tak nampak awak tengah buat apa. So, yang ni boleh rujuk cikgu awak atau boleh rujuk saya sendirilah. Okay. So, now awak dapati jari ibu awak ke arah atas. Apa maksud jari ibu awak? Your thumb is pointing up. Meaning that the force is now pointing upwards. This conductor on the left here is being pushed and into the direction of upwards. Telah ditolak atau sedang ditolak dengan daya ke atas. Okey. Daya ke atas. Awak boleh buat ni. Guna Fleming left hand rule. Pastikan jari hantu awak tu menjauhi awak. Maksudnya menghadap skrin lah. Kalau skrin laptop ni, menghadap skrin. Ke arah skrin. Kalau guna handphone, masuk ke dalam phone. Okay, away from you. Kemudian jari telunjuk awak ke arah kiri kerana south berada di sebelah kiri. Awak akan dapati bahawa your thumb is now pointing up, menandakan force ke atas. Cuba buat yang sebelah sini. Now the current on the right hand side of the coil is pointing towards you. Sekarang ni jari hantu awak tu pastikan menghadap awak, ke arah awak. Kemudian awak pusing jari telunjuk tanpa memusingkan jari hantu. Jari telunjuk awak tu pointing to the south, menghadap south, sebelah kiri. Awak buatlah macam mana supaya dia pergi kiri. Okay, dah dapat. Ini mungkin sikit susah lah kalau kali pertama. Alright, lepas tu awak akan dapati bahawa jari ibu awak atau ibu jari awak menghadap ke bawah, menandakan coil di sebelah kanan ditolak ke bawah. Satu atas, satu bawah. Ini yang menyebabkan turning effect. Ini yang menyebabkan gegelung itu berputar. Satu atas, satu bawah. Berputar lah dia. Okay. So, macam mana melalui lukisan ni kita nak tahu atas ke bawah? Daripada pilihan jawapan ni kita nak tahu atas ke bawah. Ini kalau yang belajar dengan saya mesti cepat. Ini dipanggil catapult effect ataupun catapult field. Apa maksud catapult? Catapult ni maksudnya adalah lastik
Awak bayangkan yang ada bulat-bulat ni, which is the conductor that carries current, adalah batu. Awak bayangkan yang ni batu. Kita nak lastik batu ni. Okay. Yang magnetic field line yang ada in between ni, kita bayangkan sebagai tali. Tali yang banyak, kat mana tali yang banyak, itu merujuk kepada kedudukan tali tersebut. Contohnya, tengok kat sini soalan A. Tengok soalan A. Pilihan jawapan A. Tali dia banyak dekat bawah. Maka yang ni akan tertolak ke atas. Yang ini, tali dia banyak dekat atas. Maka dia tertolak di bawah. Macam mana saya tahu banyak? Ni saya kira ni. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 dekat bawah. Atas 1. Okay. Yang ni 1, 2, 3, 4. Okay, banyak kat atas. Okay, turun bawah. Logik lah. Kalau saya ada tali, saya letak tali kat bawah, objek akan dilastik ke atas. Yang ni, kalau tali di atas, objek dilastik ke bawah. Yang ni apa jadi? Ke bawah. Yang ni pun ke bawah. Yang ni? Ke atas. Sini pun ke atas. Yang ni? Ke bawah. Sini ke atas. Jadi secara terang-terangan, kita dah dapat jawapannya. So, mana satu yang betul? Kiri atas, kanan bawah. Jawapannya A. Okey, cara melukis magnetic field ni saya ada videokan. Ataupun catapult effect ni saya ada videokan. Awak kena cari dekat playlist KSSM tingkatan 4 lah. Ada. Semua ni memang ada. Kalau awak rasa saya menerangkan dengan pacing yang tinggi, maka pergilah ke video untuk cari penerangan yang lebih tenang, lebih perlahan, lebih tersusun lah. Sebab tu saya kata tak boleh tengok video ni dah sah-sah boleh jawab. Ini untuk shinekan saja, untuk gilap saja, ingatkan balik. Tapi kalau tak boleh nak ingat, cari video asal. Tolong cari video asal. Macam mana boleh dapat lukisan-lukisan ni, macam mana boleh lalu bawah, ada yang lalu bawah, ada yang lalu atas. Kenapa cikgu? Pergi cari video tu. Dekat sini jadi panjang sangat lah saya nak cerita. Okey, cumanya saya yakin bahawa simbol titik dan pangkah ni untuk 4 pilihan jawapan ni sebenarnya tertukar tu. Sebelah sini patutnya pangkah, sebelah sini patutnya titik. Okey, itu tak apalah. Kita bincang kemudian lah. So, nombor 3A. Nombor 6. Which rule is correct to determine the force on a current carrying conductor in a magnetic field? Yang ni pun saya dah cerita tadi. Apakah nama hukum yang mana kita sedang menentukan arah daya apabila suatu konduktor yang sedang membawa arus berada di dalam magnetic field? Jawapannya Fleming's left hand rule. Alright, nombor 8. This is like an experiment. So, apa yang kita buat menggunakan eksperimen ni, kita sedang lalukan suatu konduktor. Okay, ada tak arus dalam konduktor? Jawapannya tak ada arus. No current. Macam mana saya tahu no current? Kita tak supply. No battery. Kita tak letak sebarang bateri kat sini ataupun dry cell kat sini. But yet, the galvanometer needles deflect, menandakan wujudnya arus. Dalam konduktor ni, rupanya wujudlah suatu arus. Macam mana boleh wujud arus ni? Sedangkan tidak ada bateri. Jawapannya, kita sedang menghasilkan arus yang dikenali sebagai induced current ataupun arus aruhan. Macam mana boleh terhasilnya arus aruhan ni, pelajar-pelajar? Is by moving the copper wire and cuts the magnetic field. Kita memotong medan magnet kepunyaan magnet kekal. Kita gerakkan dia ke bawah, gerakkan dia ke atas. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. In that sense, we are cutting magnetic field. So, by cutting magnetic field, we produce induced EMF and we produce induced current di dalam circuit itu, di dalam konduktor tersebut.
Jadi hukum apa yang menerangkan ini? Jawapannya adalah hukum Faraday. Hukum Faraday. Jadi the greater the cutting, if we cuts more magnetic field, we produce more induced current. Lagi laju awak potong dia, awak buat atas bawah tu, awak buat lagi laju dengan velocity yang lebih laju, dengan kekerapan yang lebih tinggi, maka induced current jadi lebih besar. Kalau awak tengok galvanometer needle ni, dia akan pergi tu lagi jauh pergi. Dia terpesong lebih banyak. Nombor 10. Okay, rajah menunjukkan satu magnet bar yang diayunkan dalam solenoid. Tindakan manakah yang tidak menambahkan saiz pesongan? Tadi saya dah cerita dah. So now, spring yang kita gantung sini menyebabkan magnet ini naik dan turun. Bergerak naik dan turun. So, bila magnet bergerak naik dan turun, medan magnet, kalau saya boleh lukis lah, Allah. North to south. North to south. Okay. Okay, ni medan magnet kepunyaan magnet tersebut. Bila ayunan itu berlaku, maka this solenoid cuts the magnetic field. Memotong medan magnet. Apa berlaku? Selepas itu, wujudnya induced current menyebabkan galvanometer's needle deflected. Ini proses yang berlaku. Soalan tanya, yang manakah tidak menambahkan saiz pesongan? Maksudnya, kita kena cari apa yang tidak menyebabkan induced current bertambah. Okay, nombor A. Reverse the polarity of the bar magnet. Okay, jawapannya yang ni lah. Tiba-tiba jawapan dia ni. Awak reverse polarity, maksudnya yang ni yang masuk dulu south. Jadi kita tukar, kita buat north masuk dulu. Still, kita dapat jumlah induced current yang sama. Selagi mana ayunan dia sama, selagi mana jumlah lilitannya sama, selagi mana magnet tu adalah magnet dengan kekuatan yang sama. So, polarity tak main peranan. Kecuali we increase the oscillation speed. Kita tarik spring ni, kita lepas laju-laju, nanti spring ni menyebabkan magnet itu berayun dengan kelajuan yang lebih tinggi. So, bila berayun dengan kelajuan lebih tinggi, lebih keraplah magnetic field akan dipotong, menghasilkan induced current yang lebih besar. C pula macam mana? Increasing the number of coils. Kita lilit pula lebih banyak. Bila kita lilit lebih banyaklah cutting of magnetic field. Maka induced current akan lebih banyak, terhasil lebih besar. Next, nombor 12. Lupa. Yang ni juga merujuk kepada hukum Faraday. Kita sedang menerangkan ataupun explaining the application of Faraday's law. In case soalan tanya, ni hukum apa Faraday law, Faraday's law. Okay. 12. Diagram shows the deflection of galvanometer pointer when a bar magnet is moving towards a solenoid. Diagram shows the polarity of magnet is reverse. Okay, sekarang ni yang masuk mula-mula south. Tiba-tiba dalam rajah B, kita cuba masukkan north pula. Okay, penerangan yang lengkap berkaitan dengan law, iaitu Lenz's law, dalam soalan ni ada di video lain. Tolong cari kalau awak tak faham. Tolong cari, sebab kalau saya cerita ni panjang video ni. Nak cerita kutub apa yang terhasil kat sini, boleh masuk, tak boleh masuk. Kemudian bagaimana galvanometer ni boleh deflect. Yang tu panjang. Cuma saya ringkaskan kat sini. Bila kita bawa masuk a bar magnet into a solenoid, of course kita menyebabkan medan magnet, kepunyaan magnet ini dipotong. Ni kan ada medan magnet. Nanti solenoid ni akan potong medan magnet ni. So, bila berlakunya cutting of magnetic field, what happen? We have a induced current flowing in the conductor. Sebab itu galvanometer deflect. Okay. That
that is the simple explanation lah, yang ringkas. Okay. Soalan tanya, what happened to the deflection of galvanometer in B? Apa berlaku dekat B ni? Okay. Now yang mula-mula tadi kita masukkan south, dia deflect ke kanan. Bila kita tukar polarity kepada north, ingat pelajar-pelajar, when we reverse the polarity here, we are going to have a opposite direction of deflection. Ini diungkapkan oleh Lenz law. Okay, the direction of induced current produced is in opposite direction to the motion that producing it. Nampak? Saya cakap macam tu, saya rasa awak pening kot kan. Okay, rujuk video terdahulu berkaitan dengan Lenz law. Okay, so jarum galvanometer terpesong pada arah yang berlawanan, opposite direction. Okay pelajar, tadi kan lebih kurang sama juga dengan ni. Kita reverse polarity, selagi mana kita mengekalkan speed yang sama, jumlah lilitan yang sama, kita menghasilkan jumlah atau magnitude induced current yang sama. Sama jugalah yang ni. Bukan bermaksud dia terpesong sebelah kiri bermaksud jumlah arus dia lebih besar atau lebih kecil. Jumlah arus dia masih sama, arus dia masih maintain. Okay, cuma arah arus berbeza. Next, 13. Solenoid and magnet bar. Okay, ni sama juga. Kita ada magnet bar, ini ada solenoid. Dan solenoid dalam ni tempat yang kita gulung-gulung wire banyak lah ni. Tu dipanggil solenoid. Macam tu. So, bila kita masukkan bar magnet atau keluarkan bar magnet, kita sedang cutting the magnetic field. Cuts the magnetic field. So, as a result, when we cut the magnetic field, using a wire or solenoid, we produce a current in which we know as induced current. Soalan tanya, yang manakah bukan kaedah menghasilkan DGE teraruh? Maksudnya EMF, induced EMF. Ingat saya kata tadi, sebelum tahsilnya induced current ada induced EMF. Tadi yang saya buat dengan simbol ni. Ni ya. This one. Okay. Mana dia? Okay. So, manakah bukan kaedah? Bukan kaedah. Maksudnya tak boleh menghasilkan induced current lah. Okay. Pertama, the bar magnet is pulled out of the solenoid. Kita masukkan, lepas tu kita tarik. Daripada kedudukan di dalam, kita tarik keluar. Boleh tak berlakunya cutting magnetic field? Boleh. Jadi ini bukan jawapannya. B. The solenoid is moved towards the bar magnet. Solenoid ni masuk ke dalam ataupun gerak menghampiri bar magnet. Potonglah magnetic field. Potong. Jadi ini bukan jawapannya. Kita nak yang tak berlaku pemotongan ya pelajar. Sebab dia tanya bukan. Bukan. Okay. C. The bar magnet is moved into solenoid. Pun sama juga. Bar magnet masuk. Memang potonglah magnetic field. Jadi jawapannya D. Kenapa belajar? The bar magnet and the solenoid are moved with the same velocity. Maksudnya, kita gerak solenoid ke kanan, kita gerakkan sekali bersama-sama dengan bar magnet pun ke kanan. So, dua-dua bergerak sekali. Bar magnet kanan, solenoid kanan. Bar magnet kiri, solenoid kiri. Bila nak potongnya? Dua-dua bergerak sekali. So, tidak berlakunya pemotongan. No cutting of magnetic field. Allah, ME pula dah. Magnetic field. Bila tidak ada pemotongan medan magnet, no cutting of magnetic field means that no induced current. Nombor 16. Okay, kita dah masuk transformer. This is an ideal transformer. Apa maksud ideal transformer? Pelajar-pelajar, kalau soalan tanya apa maksud ideal transformer, awak terus tulis macam ni. PO sama dengan PI, POP. Apa maksud dia ni? Power output of that transformer equals to the power input
of the transformer. Meaning that this is a transformer that have 100% efficiency. Mempunyai kecekapan sebanyak 100%. Banyak mana dia tulis, banyak mana dia janji pada transformer tu, banyak itulah power yang dihasilkan. Hebat 100% efficiency. So this is an ideal transformer punya definition. Transformer that have same power input and power output, in which are going to have 100% efficiency. Baik, balik kepada kehendak soalan. Berapakah bilangan lilitan gegelung premier? What is the number of premier coil? Number of premier coil. Kita tengok dulu apa maklumat kita ada sini. Kita ada NP yang kita nak cari. Kita ada NS. Kita ada VS. Macam mana saya tahu yang ni adalah V? 18 volt. Kenapa saya tahu yang ni S? Sebab dia duduk di S. NS. Dia berdekatan dengan NS. So this one will be your V. P. Sebab yang ni P. Alright. Untuk selesaikan soalan ni, kita keluarkan formula untuk pengiraan transformer. NS bahagi NP sama dengan VS bahagi VP. Okay, VS bahagi VP. So, masukkan maklumat-maklumat yang kita ada. 60 bahagi NP yang kita nak cari. VS kita ada 18 bahagi VP 240. Selesaikan matematik ni pelajar. Kalau saya tekan ni dululah. 18 bahagi 240. Okay, dapat jawapan tak? Okay, dah dapat. Kita bayangkan yang ni kita buat naik atas. NP ni kita buat naik atas. Kita bawa jawapan tadi turun bawah. So 60 bagi answer. Okay. Buatlah macam mana yang awak dah selesa. So the number of turns here will be 800. 800. Sedikit tambahan. Apakah jenis transformer yang ditunjukkan dalam Rajah 9? Kita tengok sini. Primary, secondary. Tengok primary lebih banyak dari secondary. So this is step down transformer. Apakah maklumat yang menyokong bahawa ini adalah step down? Pertama, jumlah NP lebih besar dari NS. Pertama. Yang kedua, jumlah VP lebih besar dari VS. Macam mana saya tahu? 240 18. Mestilah step down, cikgu. Okay. That is how awak double check your answer. The logic, the logical way lah untuk awak double check. 18. Apakah fungsi transformer dalam sistem penghantaran tenaga elektrik? Baik, tadi kita dah bincang sikit, dah bagi clue sikit. Fungsi transformer is to increase or decrease the potential difference. Potential difference of an alternating current. Fungsi transformer adalah untuk meningkatkan, atau dia bukan dan atau. Jadi bila kita guna atau, maksudnya ada dua lah. Ada dua jenis transformer. Salah satunya adalah untuk meningkatkan, satu lagi adalah untuk menurunkan. Jadi ada dua jenis transformer dekat situ yang kita akan namakan. Bukan kita namakan lah, yang telah dinamakan terlebih dahulu. So if that transformer used to increase the V, the potential difference, it is known as step up. Kalau transformer tu menurunkan beza keupayaan, maka kita namakan dia step down. So we have step up and step down transformer. Mengubah potential difference. Okay, mengubah potential difference. Belajar
minta tolong fokus pada soalan ini kerana kebanyakan pelajar akan menjawab dengan terma yang salah. Apa terma yang salah tu? Saya beritahu siap-siap ni sebab akan ada orang buat. Banyak pelajar akan menggunakan terma current. Mengubah current salah. So it doesn't change current, it change the potential difference. B. Sebab itu juga dalam formula kita ada VP VS. Kita ada VP dengan VS. Mana datang currentnya? Mana ada? Kenapa awak boleh tulis current pula? Kerana kita akan meningkatkan the transformer will increase the voltage ataupun potential difference. Increase and decrease the potential difference. Tolong, ini teguran ya. So tolong ambil berat lah dengan teguran ni. Biasa ni pelajar akan buat. Dan soalan terakhir untuk kali ni, rajah sebelah menunjukkan rangkaian grid nasional di Malaysia. Kita boleh tengok sini ya. Dalam rajah, daripada power station we generate 25,000 volt. 25,000 volt. Kemudian daripada 25,000 volt ni, ianya bertukar ataupun meningkat kepada 132 kV. Macam mana daripada 25 boleh jadi 132? Jawapannya melalui satu transformer step up. Tadi kita belajar step up, apa fungsi dia? Apa fungsi step up? Untuk increase the potential difference. Jadi bila satu voltan masuk ke dalam transformer step up, maka voltannya akan ditingkatkan. Okey, kita follow lagi. Apa jadi kepada voltan dia? Lepas melalui pylon, masuk ke dalam masuk ke dalam satu transformer dan melalui industri berat, tiba-tiba dari 100 lebih tadi tu menjadi 11,000 dan 33,000, meaning that the voltage here will flow through a step down transformer so that the voltage are going to be decreased. Voltannya akan diturunkan. Kalau tanya saya, cikgu, kenapa voltan ni nak turun dah tinggi-tinggi? Okey lah tu cikgu. Kerana keperluan di tempat tersebut. Macam heavy industry hanya perlukan 33,000. Light industry hanya perlukan 11,000. Dia tak perlu sampai ratus-ratus ribu. In fact, daripada 132,000 ini pun akan ada power loss. Maksudnya voltan yang masuk bukanlah 132 tapi kurang dari 132. Jauh kan dari pylon nak pergi ke heavy industry ni jauh. Jadi akan berlakunya power loss. Dan disebabkan kita nak guna certain amount of voltage, kita masukkan dalam step down. Begitu juga di pejabat dan di rumah. Rumah kita hanya pakai 240 volt sahaja. Dan disebabkan itu perlulah menggunakan pakai transformer jenis step down. Kalau tak step down, maka barang elektrik dalam rumah kita semuanya akan mengalami kerosakan disebabkan fuse telah melebur. Fuse dalam barang elektrik kita ni semua ada fuse. Jadi kalau voltan terlampau tinggi, arus terlampau besar, nanti fuse tu terbakar. Fuse tu melebur, menyebabkan barangan elektrik kita tidak berfungsi. Okay. So number 20, soalan tanya apa? What is the disadvantage of this type of network? Ini telah saya bincangkan dalam kata-kata saya tadi. Saya kata akan berlakunya power loss. So there will be loss of generation of electricity, and it is because the power loss. Macam mana boleh berlaku power loss? Sebab dia punya jarak dia, distance, jauh, long distance. So when long distance, resistance menjadi tinggi lah. Kenapa? Sebab konduktor panjang, length tinggi, length besar, resistance tinggi, jadi power loss. Power loss juga tinggi. Itu je kelemahan dia. Tak boleh buat apalah. Takkan kita nak buat rumah betul-betul sebelah pylon. Tak okey juga. Pylon pun bahaya juga kan. Tak sesuai lah. Biasanya kawasan pylon ni
kawasan yang tidak ada perkampungan di situlah, tidak ada perumahan di kawasan berdekatan. Kerana risiko. Jadi kita letak jauh ataupun kawasan perumahan dan industri itu jauh, maka power lossnya juga tinggi. Okey, itu sahaja soalan-soalan yang saya akan bincangkan. Saya tahu tak semua benda saya bincangkan, ada banyak benda lagi, tapi yang ni sekadar yang saya boleh bincangkan dalam masa yang terhad. Tolong rujuk guru anda semula, especially penggunaan flaming left, flaming right dengan right hand grip rule awak tu. Okey, kerana dekat sini ada sedikit kelemahan lah. Saya tak boleh nak tunjuk saya punya jari kerana tak ada kamera kan. Saya pun malas nak install kamera lah untuk masukkan dalam video ni. Jadi ada video yang saya terangkan semua teknik-teknik berkaitan dengan flaming left, flaming right, right hand grip, semuanya ada dalam channel ni. Tinggal lagi awak nak tengok dengan tak tengok je. Okay, I wish you all the best. Good luck. Happy exam, macam pelik pula kan. Selamat mengulang kaji. Semoga awak semua dapat A fizik, insyaAllah. Okay, with that, thank you. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.